Negeri Kelantan terkenal dengan kepelbagaian seni dan budayanya. Mak Yung antara kesenian yang terkenal bukan sahaja di negeri Kelantan, malahan di Malaysia. Kesenian Mak Yung telah diiktiraf UNESCO sebagai warisan dunia. Keunikan kesenian Mak Yung bukan sahaja terletak pada jalan ceritanya, watak-wataknya, lenggut tarinya, musiknya, tetapi terletak juga pada busana dan aksesorinya. Okey, ini yang dikatakan lah yang dipakai oleh pemain-pemain Mak Yung semasa mengadakan persembahan. La atau pelapik dada adalah salah satu aksesori pelengkap busana dalam persembahan Mak Yung. La dibuat dari susunan manik-manik yang dipakai di atas busana Pak Yung dan Pak Yun muda. Walau bagaimanapun, perubahan zaman turut merubah corak dan bentuk manik pada La. Sekarang saya berada di kedai manik untuk mencari bahan-bahan untuk penyediaan pembuatan La Mak Yung. Jadi bersama saya nanti adalah Mami Rohani atau Rohani bin Muhammad Zain yang akan memilih manik yang sesuai untuk dijadikan La Mak Yung. Jenis-jenis manik kalau kita nak buat La, kita kena beli yang warna yang menyeluh, yang kalau kuning-kuning betul, tak boleh dia macam yang pudar-pudar ni, sebab apabila kita dah petas, dia tidak akan naik seri. Seperti warna yang panjang gini ke, ataupun yang bulat gini ke, ni adalah untuk buat La. Kita kena cari yang shiny-shiny yang kalau atas petas tu dia akan jadi menyeluhkan lagi cahaya pada si pemakainya. Seperti macam ni. Dan bulat-bulat yang panjang macam ni pun kita kena beli juga. Macam ni pun sama juga ni. Ni. Okey, yang sama-sama macam ni kita kena adakan, biarkan dia berbagai-bagai warna di La tu ada di La itu. Okey. Ai bergalak tak sudah kami mabila banyak Pengkalan Cepa, Kelantan. Rohani Muhammad Zain atau lebih mesra dipanggil Mami di kalangan anak seni di negeri Kelantan adalah salah seorang penggiat kesenian Mak Yung yang berkebolehan dalam membuat La. Menurut Mami, minatnya timbul untuk mempelajari kesenian ini setelah berkahwin dengan Sa'ari bin Abdullah yang juga penggiat dalam kesenian Mak Yung. Rohani Muhammad Zain dilahirkan pada 28 Oktober 1954 di Kampung Labok, Macan, Kelantan, adalah antara penggiat Mak Yung yang masih aktif menghasilkan La. Kemahiran ini juga diwarisi oleh anak-anaknya. Okey, saya biasanya orang panggil Mami lah. Saya Rohani Muhammad Zain. Orang panggil Mami. Saya bermula daripada umur saya kira muda lagi lah. Dalam 15 tahun tu saya dah menari dah, main Mak Yung dah. Dah minat situ.
There saya main Mak dengan pulang Situmenggung yang arwah Khatijah Awang sebagai tokoh dia tu. Saya juga belajar dengan arwah Cik Kemala dan juga belajar dengan Mak Pok Seng, semua tu arwah tu. Dengan Mak Sun Kenangan, dengan arwah suami saya sendiri Sa'di Abdullah, dengan arwah Bapak Mentua lah, Pak Lah Supa yang sohor dah masa tu dia tu. Ada saya belajar tarian Mak Yung ke apa ke semua dengan dia. Dan daripada situ selepas saya dah boleh menari dah apa dan saya pernah memegang watak apa, saya datang minat nak belajar nak buat la lah. Inilah yang saya buat sekarang ni. Saya belajar semasa saya dalam kumpulan Mak Yung lah, dari kumpulan daripada Situmenggung. Daripada muda lagi saya dah belajar. Sebab saya dah tanam minat nak belajar, nak buat la, pasal benda ni jarang boleh buat masa tu. Jadi ada 2-3 orang saya belajar sehinggalah saya pandai buat la. Masa tu lama dah nak boleh siap la ni, bukan sampai sekarang. 2-3 hari dah siap, dulu berbulan-bulan baru boleh siap. Saya mempunyai 4 orang anak. 1 lelaki, 3 perempuan. Dan boleh dikatakan semua meminati Mak Yung. Semua boleh buat. Boleh buat la. Apa ni, sorry, bukan buat la. Cuma saya seorang lelaki saja. Dan dia pula ambil kos muzik jugalah. Kalau yang perempuan tu boleh, 3-3 boleh jahit la. Semua minat pada Mak Yung. Yang 3-3 tu. Cuma masa lah kadang-kadang yang seorang tu dia berniaga, seorang tu dia, masa membuatkan dia tidak terlampau tumpu kepada kumpulan Mak Yung sangat. Saya start buat la daripada umur 13 tahun. Itu pun sebab tengok mami buat la semua, minat. Tengok mami sampailah belajar sendiri buat la. Lepas tu boleh pakai sendiri. Itulah. Saya start buat la daripada tingkatan 1, 13 tahun. Kalau tengok mami buat la, ada tempahan tu mami tak ni, kita belajar buat jugalah. Jadi boleh pakai sendiri, buat sendiri, buat boleh pakai sendiri. Untuk Mak Yung ni, kalau dulu kostum Pak Yung muda dia tak pakai lah. Dia hanya pakai berkembar. Dia adalah baju dia lalat tu, dia berkembar dan dia pakai bekung dengan samping. Kalau Pak Yung barulah dia pakai baju warna hitam macam Pak Yung gini ke. Warna hitam, samping hitam, seluar hitam dan dia pakai lah dengan tanjuknya. Begitu juga Tuan Puteri, dia tidak pakai baju yang berkilat-kilat macam sekarang, tapi dia pakai baju kebaya labu. Kebaya labu tu kalau menandakan puteri atau inang biasa ni, kalau puteri dia pakailah selempang dan pemelah yang kecil atas kepala. Kalau inang-inang ni kadang-kadang dia pakai bunga sekuntung, kadang-kadang dia buatlah macam tai lalat yang besar tu untuk menarikkan orang, untuk dapat kelakar. Begitu juga dengan la yang dia pakai masa tu. Masa dulu la lain corok dia, dia punya buat perbuatan dianya macam ni. Ni yang dulu dia punya manik-manik dia panjang. Ada hak panjang dan ada hak bulat-bulat. Payuhlah dulu, kalau la dulu ke payuh. Macam ni. Sekarang ni payuh dia nak cari dia. Macam lala bulat, manik bulat-bulat, panjang-panjang payuh nak cari dah ni. Dan beza dia la ni kan, tengok dia la dia. La dia besar. Tidak kecil je. Besar-besar lah. Sebab tu la ni dia mudah lah. Tidak macam dulu lama. Sebutir la nak boleh siap. 15 hari tak siap lagi dulu. Tapi la ni cepat. Sebab dia biji dia besar. Dan lubang dia pun besar juga. Untuk menghasilkan satu la, mengambil masa selama 3 hari. Ini berbeza dengan zaman dahulu yang mengambil masa selama 1 bulan untuk menyiapkannya. Berbeza dulu dengan sekarang.
sekarang ni kalau kita buat lah, kita buat dengan benang tu dia macam dah keras sikit, mudahlah kita nak masuk. Kat lubang dia pun besar. Macam ni kan dia besar. Macam dulu dia punya lubang dia kecil. Manik dia pun kecil. Sebab tu jadi lama. Nak bolehkan satu-satu line tu memakan masa. Itu menjadikan dia jadi lambat. Sampai 15 hari baru boleh biji. Walaupun permintaan terhadap pembuatan la mengalami penurunan selepas era kegemilangan Mak Yung sekitar tahun 70-an hingga 90-an, ini tidak pernah mematahkan semangat Mami Rohani untuk terus menghasilkan hasil seni ini. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan la, iaitu manik. Kita ada pelbagai jenis manik dekat sini dan juga ada pelbagai warna lah. Kita guna warna gold. Ini dipanggil manik kacang. Ni manik padi. Dan juga ini manik yang berbentuk mutiara. Dan kita ada guna beberapa warna dekat sini untuk pembuatan la. Dan selain pada manik, kita gunakan kata. Kata ni diperlukan juga. Ukuran, tali ukuran, kapur, benang, lilin. Lilin ni digunakan untuk apa ni, Mami? Lilin ni? Lilin untuk mengeraskan benang yang lembut asal kita nak masukkan dia punya okey, lilin ni digunakan untuk supaya senang untuk memasukkan benang di dalam jarum. Lepas tu kita ada render. Render bola untuk sebagai hiasan tepi la. Hiasan tepi la. Dan kita perlu juga ada bantal supaya memudahkan untuk kita memasukkan manik-manik di dalam benang. Selain daripada tu kita kena ada kain. Kain ini yang telah dijahit Mami. Yang telah dijahit, kain keras yang telah dijahit dan dililinkan. Kita ada benang putih tu dan juga jarum ini untuk menghasilkan satu la. Okey, perbezaan permintaan buat la dulu dengan sekarang. Kalau dulu biasanya orang yang memain Mak Yung sahaja yang dia tempah untuk buat la. Jadi kalau nak kira tu dia tidak ada berbeza sangatlah. Tapi sekarang ni mungkin banyak sebab yang penari-penari pun kadang-kadang walaupun dia tidak buat Mak Yung, dia ada pakai la. Sebab dia untuk menarik perhatian lah. Sebab itu orang penari-penari dulu dia tak ada pakai la. Dia tak pakai la pun. Yang pakai hanya pemain Mak Yung sahaja. Itu pun payung je. Tapi sekarang ni semua pakai. Penari-penari pun pakai, Pak Yung pun pakai. Majoriti dia semua pakailah la. Kami rasa sekarang ni lebih banyak permintaan daripada dulu lah. Dan harga sekarang pun berpandu kepada harga manik tu. Sekarang harga dia 300 satu la lah. Sebab dia manik dia mahal. Manik dia bukan sikit-sikit, satu-satu la tu dia banyak-banyak jenis. Dia banyak warna-warna, bukan kata satu warna saja. Agensi yang pernah tempuh la dengan Mami, kumpulan Petronas. Masa tu Petronas ada kumpulan, JKKN Kuala Lumpur. Masa tu dia ada buat untuk program kanak-kanak punya dengan UMK. Dan individu pun ada tempah dengan Mami lah. Pemakaian la bukan sahaja sebagai pelengkap busana, tetapi ianya mempunyai maksud yang tersirat. Keindahan dan bilangan dalam setiap susunan manik sudah pastinya mempunyai makna yang tersendiri. Untuk pemakaian la ni, kalau orang-orang Mak Yung lah, dia apabila dia pakai la ni, dia datang semangat lain macam. Dia rasa macam akulah raja, kononnya akulah raja sebab pakaian dia tu lain pada lain. Kegairahan dia tu. Begitu juga penari. Kalau dia pakai la,
untuk tarian lah, tak kira lah dia buat mayung ke apa, dia pakai lah aja. Dia rasa lain macam, dia kata cantik, dia rasa diri dia cantik, dia kata sempurna. Itu dia punya falsafah dia ni. Dia kena pakai dan pelapik dada ni kadang-kadang nak tutup aurat perempuan lah. Dada dia tutup dengan lah. Sebab tu dia kadang-kadang dia pakai, yang lain dia ada pakai kat dalam, lah kat luar pun dia pakai, nak nampak berseri. Inilah hasilnya sebuah lah yang diproses daripada awal sampai akhir. Setelah siap semua sekali, inilah akan terjadinya jadi macam ini, seperti jala. Lah Mak Yung bukan saja menjadi pelengkap busana, tetapi ianya adalah lambang jati diri dan ketamadunan bangsa Melayu. Lah juga bukan saja menjadi pelengkap gaya kepada Pak Yung dan Pak Yung muda, tetapi juga sebagai sumber ekonomi kepada pengusahanya. Bantuan kerajaan amatlah diperlukan agar kesenian warisan ini dapat dipertahankan, bukan sahaja sebagai lambang kekuatan semangat penggiatnya, tetapi sebagai sumber pendapatan. Permintaan Mami untuk kerajaan untuk badan-badan yang berkanun lah, supaya dapat diterapkan lagi lah ni kepada yang lebih orang kata orang ramai minat lah. Kalau boleh kita buatkan satu industri ke, macam kilang-kilang pembuat lah. Kalau dah banyak orang boleh buat ular, sekurangnya permintaan tu tidaklah pupus, semua boleh pakai. Murah pun murah, tidak kata mahal sangat lah. Kalau tidak pun, kalau boleh kerajaan buatlah satu dana untuk pengusaha-pengusaha lah ni, supaya dapat berkembang dan dapat hidup dengan orang kata boleh buat pekerjaan untuk buat satu badan dengan kumpulan-kumpulan yang nak yang orang kata yang memerlukan lah ni.